Saya sudah menyebut dalam wawancara yang lepas, iaitu selepas 1 tahun, bulan Mac tahun lepas, MCO dilancarkan dan kita tak boleh rentas sempadan, dibuka sekejap kemudian ditutup semula, dan kita lihat angka-angka COVID-19 ini meningkat semula dan sekarang dalam keadaan agak reda sedikit tapi belum lagi memuaskan. Kemudian suntikan vaksin telah bermula, tapi bagi saya terlalu perlahan, tidak agresif. Sepatutnya dalam Malaysia yang penduduknya 33 juta ini boleh diselesaikan dalam masa yang lebih singkat. Tapi sekarang kita lihat terlalu perlahan. Memang yang sekarang ni frontliners yang telah disuntik, tapi yang lain itu belum. Dan saya sendiri memang telah suntik 2 kali lah. Jadi kita mematuhi peraturan-peraturan Kementerian Kesihatan, kita semua kena ikut. Aktiviti-aktiviti lain mesti juga dipenuhi. Dan saya seru kepada mimpin-mimpin amanah dan juga rakan-rakan daripada Pakatan Harapan, kita kena dampingi rakyat sebanyak mungkin, kerana kita kena beri penerangan, keyakinan kepada mereka bahawa negara ini perlu dipulihkan, pulih demokrasi, pulih ekonomi, pulih hal sistem pentadbiran dan sebagainya. Sekarang kita dengar macam-macam yang merisaukan kita. Amat merisaukan kita. Kartel dalam polis. Dan pegawai-pegawai immigration ada kereta mewah yang tak padan langsung dengan gaji mereka. Kemudian SPRM pula mendedahkan ada pula kartel yang lebih besar berlaku dalam kementerian-kementerian. Kenapa? Kerana saya nampak sistem negara ini sudah kucak-kacir. Jadi ketua polis negara pula mendedahkan ada kata-kata begitu, kita tak percaya pun itu ketua polis negara. Artinya negara dalam keadaan kelang kabut. Jadi kelang kabut ini kita harap dapat diperbetulkan secara agresif. Selepas pilihan akan datang, siapa yang mendapat mandat kena buat pembaruan ini. Pembaruan secara bersungguh-sungguh. Bila pemerintah itu dapat sah mandat daripada rakyat. Dan sekarang ini Tanzi Mahyudin, nama pun dia bohong. Macam mana kita pun tak faham. Saya nama Muhammad bin Sabu. Kan? Nak bohong apa? Nama orang panggil Abang Mat. Tadi nama pun dia bohong. Itu macam mana dia nak jadi seorang yang berintegriti di peringkat antarabangsa? Jadi kita lihat, bila menteri-menteri kita keluar negara, mereka menjadi bahan kritikan, terutama kalau pergi negara-negara yang mengamalkan demokrasi. Kalau pergi negara Teluk tu boleh lah. Sana tu nak bunuh orang pakai order, ya. Bunuh di Istanbul tu. Tapi negara-negara yang mengamal demokrasi memandang Malaysia ni lekeh sekarang ini. Baik itu kita haraplah semua ahli-ahli amanah dan juga mereka yang bersama dengan Pakatan Harapan kena kerja kuat sekarang bertemu rakyat, pulihkan Malaysia ini. Biarlah pilihan akan datang rakyat wibawa menentukan pemerintah mana yang mereka mahu. Kalau tidak, kita akan sekarang ni pun bila nak bertanding pilihan raya, kadang-kalanya orang dah tak percaya kepada parti-parti politik. Itu kita kena bekerja kuat meyakinkan mereka. Bulan-bulan Ramadan ni antara yang terbaiklah untuk kita buat muhasabah dan berbincang dan juga menemui rakyat. Dan di Malaysia ni masalah terutama non-Muslim, mereka rasa dari segi undi itu mereka lebih bersikap anti rasuah, anti penyelewengan, anti lompat. Yang kita heran orang Islam ni, dia tak berapa sensitif dengan rasuah, tak berapa sensitif dengan salah guna kuasa. Itu orang Islam mundur. Antaranya tidak sensitif dengan perkara-perkara yang ma'ruf dilihat baik, mungkar dilihat jijik. Tapi di Malaysia ni kadang-kadang orang Islam melihat yang ma'ruf itu
buruk, yang mungkar itu pula baik. Jadi ini bagi itu kita kena bekerja kuatlah. Mengeluh tak akan selesai. Kalau anak-anak muda kata lah, kalau macam ni kita tak boleh buat apalah, kita tunggu saja, maka masa depan kamu jadi macam mana. Jadi ini yang kita kena pertingkatkan kerja-kerja kita. Dan sekarang ni saya tengok masyarakat Malaysia di samping banyak benda negatif, positifnya itu ada juga, iaitu kecenderungan dari segi membuat kerja kebajikan ini makin meningkat. Munculnya orang seperti Abid Liu dan juga orang-orang seperti ini, dan begitu orang-orang yang berada di kawasan saya lah, Parlimen Kota Raja. Bila kita buat tabung makanan, food bank, ada yang mereka yang mampu datang meletakkan makanan-makanan mereka beli, sardin yang berkualiti tinggi, roti yang berkualiti tinggi letak di situ, dan orang yang memerlukan datang ambil. Saya nampak hak-hak kebajikan ni meningkat. Yang ini yang kita mau teruskan peningkatan itu, supaya dalam suasana begini ni, suasana COVID, suasana orang yang kena buang kerja dan sebagainya, insya-Allah kita harap tak ada yang mati lapar. Tak ada yang mati lapar, sama ada ia dibuat oleh kerajaan atau pihak NGO atau individu. Saya nampak kerja untuk kebajikan ini meningkat. Sebab saya sendiri terlibat dalam dulu masa pemuda PAS lah. Tsunami berlaku. Saya pergi ke sebelah Phuket, di tepi pantai tu, daripada sebenarnya sempadan daripada Wang Kelian itu. Kalau pergi pantai sampai ke Panga, dan atas daripada Panga sampai sempadan Burma. Sebenarnya ramai orang Islam di sana. Saya lihat waktu itu bila saya pergi bagi bantuan, bila kita bagi bantuan, muka kita tengok kamera lah untuk ambil gambar. Untuk balik masuk dalam surat khabar kita lah. Kita bagi bantuan. Saya jumpa dengan sekumpulan orang putih. Mereka ni daripada Australia. Saya tanya mereka, kamu di sini berapa lama nak duduk ni? Dia kata, kami duduk sini sebulan atau 2 bulan. Saya ingat siap rumah ni, saya ingat siap madrasah ini. Mereka pasukan sukarela itu bekerja sebegitu rupa. Yang kita ni pergi ambil gambar untuk tengok kamera. Ini artinya kerja-kerja kebajikan ini dibuat oleh golongan masyarakat Eropah ni begitu hebat sekali. Dan kadang-kadang mereka berada dalam hutan rimba bersama orang asli berbulan-bulan. Kemudian mereka bina gereja di situ. Kita marah pada mereka, tapi kita tak ikut contoh mereka dari segi pergi membuat kerja-kerja sukarela kepada orang ramai dalam hutan dan sebagainya. Dan bila saya tengok di situ, maka kita balik, kita aktifkan waktu itu unit amal lah, dan kerja-kerja kebajikan yang lain supaya kita pertingkatkan. Sebab kerja-kerja itulah kerja-kerja yang patut dibuat oleh orang Islam. Tapi orang Islam agak tertinggal. Di Afghanistan kalau kita pergi, ini kelompok NGO daripada Belanda, ini kelompok NGO daripada Jerman, ini kelompok NGO daripada UK. Dan daripada kelompok negara-negara orang Islam amat sedikit. Kerana kesedaran ini masih rendah. Dan kita mau pertingkatkan. Dan saya nampak kerja-kerja kebajikan di Malaysia sekarang ni, di kalangan orang Islam, alhamdulillah sudah mula meningkat. Ini mengembirakan saya. Inilah di antaranya perjuangan social justice. Jangan duk kira pelik kereta ya. Dalam keadaan orang susah, mereka boleh beli kereta Mercedes baru sebagainya. Ini pahaman-pahaman celaka ni yang ada yang dibawa oleh kononnya atas nama Islam. Tapi itulah yang merosakkan orang melihat Islam dan perjuangan Islam itu sendiri.